إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل إن الله نعم ما يعظكم به إن الله كان سميعا بصيرا. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فيا أيها المسلمون اتقوا الله، أوصيكم وإياي بتقوى الله فقد فاز المتقون. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Muslimin yang dirahmati Allah sekalian, marilah kita bersyukur dengan nikmat Islam dan iman yang telah kita kecapi selama ini dengan berusaha menambahkan ilmu dan amal serta ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan melaksanakan segala perintahnya dan meninggalkan segala larangannya. Marilah kita sentiasa membina ketakwaan dengan beramal ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala dan mengikut sunnah Rasulnya, memperbanyakkan zikir kepada Allah Subhanahu wa taala dan memperbanyakkan salawat dan salam kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan akan menjadikan kita insan bertakwa dan beroleh kejayaan di dunia dan di akhirat. Marilah kita bersama-sama menghayati khutbah yang bertajuk Ciri Utama Pemimpin yang Abjadi. Mudah-mudahan akan memberi manfaat dan kehidupan kita. Muslimin sedang Jumat yang dirahmati Allah sekalian, pemimpin yang berjaya merupakan seorang pemimpin yang bersifat takwa, yang dapat melahirkan dirinya sebagai pemimpin yang diteladani, yang dapat memimpin dirinya ke arah kebaikan dan kebenaran, malah ia mampu memimpin keluarga, masyarakat dan negara. Antara asas utama kepimpinan berdasarkan kepada ayat Al-Quran dalam mukadimah tadi ialah perlunya sebagai pemimpin bersifat amanah dan adil kepada ahli atau rakyatnya. Pemimpin yang bersifat amanah dan adil bukan sekadar retorik, tetapi dibuktikan dengan kesungguhan dan amalan. Sifat ini mesti dimiliki oleh pemimpin dan menjadikan ia sebagai prinsip atas kepimpinannya agar ia dipercayai dan dihormati. Sebaliknya, jika prinsip asas ini diabaikan, maka hilanglah kepercayaan, keyakinan dan penghormatan kepada seseorang pemimpin itu. Prinsip asas utama inilah yang akan melahirkan budaya kerja, iaitu tadbir urus yang baik. Tadbir urus yang baik itu ialah bagaimana sesebuah institusi itu dapat mengurus sesuatu amanah itu bebas daripada penyelewengan dan korupsi. Muslimin sidang Jumat sekalian, peranan penting seseorang pemimpin ini pernah dijelaskan dalam sebuah hadis daripada Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun 'ala ra'iyyatihi. Al-imamu ra'in wa mas'ulun 'ala ra'iyyatihi, wal-rajulu ra'in fi ahlihi wa huwa mas'ulun 'an ra'iyyatihi, wal mar'atu ra'iyatun fi baiti zawjiha wa mas'ulatun 'an ra'iyyatiha." Shadaqa Rasulullah. Yang bermaksud, setiap orang daripada kamu adalah pemimpin, dan setiap kamu bertanggungjawab terhadap apa yang dipimpinnya. Seorang pemimpin akan ditanya berkenaan rakyatnya, seorang suami akan ditanya berkenaan keluarganya dan orang di bawah tanggungjawabnya, dan seorang istri akan ditanya berkenaan urusan dalam urusan rumah suaminya dan ahli keluarga. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam merupakan pemimpin yang memenuhi fitrah manusia sejagat,
melalui sifat-sifat dan kepribadian yang tinggi dan mulia seperti sifat siddiq, berkata benar, amanah, yakni tidak khianat, tabligh, menyampaikan tidak menyembunyikan, dan fatanah, bijaksana, tidak bodoh. Menurut sirah, sebelum baginda diangkat menjadi rasul, pemimpin Quraisy pernah memberi gelar Al-Amin kepada baginda sallallahu alaihi wasallam kerana ketinggian sifat integriti dan accountability baginda dan memberi perkhidmatan cemerlang kepada masyarakat. Gelaran Al-Amin ini telah membangkitkan dan mencetuskan rasa keyakinan dan kepercayaan berterusan kepada sebagian besar masyarakat Quraisy terhadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Walaupun mihnah yang dihadapi oleh baginda cukup sengit, seperti pernah ditawarkan jawatan raja, wanita cantik, dan harta kekayaan agar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak meneruskan dakwah mengajak manusia kepada Islam oleh pemimpin-pemimpin kalangan Quraisy. Namun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menolak semua tawaran itu lantaran kekuatan integriti dan marwah kepemimpinan baginda yang tinggi dan ampuh. Hadirin dirahmati Allah, kehadiran Rasulullah dapat dilihat ketika Fatimah meminta baginda memberikan kepadanya seorang hamba dari harta rampasan bagi membantunya membuat kerja-kerja rumah. Tetapi baginda sallallahu alaihi wasallam mengesyorkan putrinya itu supaya mengamalkan tasbih 33 kali, tahmid 33 kali, dan takbir 34 kali. Sebenarnya kisah ini telah mengkhabarkan kepada kita bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, walaupun baginda seorang pemimpin sebuah negara, jelas lebih mengutamakan al-sufah yang hidup susah berbanding mengutamakan diri dan keluarganya. Semua khadam perempuan itu dijual oleh Rasulullah SAW dengan wangnya, digunakan bagi membantu al-sufah tersebut yang selama ini hidup fakir, menumpang di pangkin-pangkin serambi masjid. Walaupun baginda seorang pemimpin, tetapi baginda lebih mementingkan masalah orang lain daripada masalah keluarganya. Baginda tidak mengutamakan kroni atau golongan yang ada di sekeliling baginda, tetapi masalah rakyat lebih diutamakan. Muslimin, para tetamu Allah sekalian, pemimpin yang kita cari ialah pemimpin yang bersifat kepimpinan Rasul, yaitu bersifat amanah, adil, tulus, telus, bijaksana, dan berintegriti tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Daripada sinilah pemimpin dirujuk sebagai pemimpin yang dihormati dan disegani. Pemimpin juga bukan sekadar untuk mendapatkan kuasa. Kuasa merupakan suatu taklif atau amanah yang dipertanggungjawabkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tetapi hikmahnya akan melimpah semula kepada umat manusia. Pemimpin yang adil, berintegriti, dan dekat dengan Allah sentiasa menghisab dan muhasabah diri supaya nilai integriti itu akan sentiasa menyinari sesiapa yang berada di sampingnya. Berlaku adil pada diri dan orang lain amat dituntut dalam agama. Pemimpin adalah ikon kepada pengikutnya yang meletakkan thiqah dan kepercayaan tinggi terhadapnya. Ketidakadilan dalam memimpin sering menipu pengikut, bicara lidahnya hebat untuk mempengaruhi orang lain, hilang malu kepada Allah Subhanahu wa taala, merupakan pemimpin yang termasuk dalam kelompok melakukan kefasikan dan kezaliman. Allah Subhanahu wa taala melarang pemimpin seperti ini dan tidak layak untuk menjadi pemimpin. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Anfal, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu la takhunu-Allaha war-rasula wa takhunu amanatikum antum ta'lamun. Shadaqallahul azim. Yang bermaksud, wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mengkhianati amanah Allah dan Rasulnya, dan janganlah kamu mengkhianati amanah-amanah kamu sedang kamu mengetahui salahnya. Oleh itu,
Kita menyuruh kepada pemimpin dan bakal pemimpin wajib memiliki prinsip telas ini. Seandainya ciri-ciri tercalar dengan berbagai persoalan akhlak yang buruk, ia bakal mengakis keyakinan rakyat dan menjadi sumber fitnah kepada umat sejagat. Pemimpin Islam tidak sekadar diberikan kuasa dan meminta kuasa. Di sebaliknya, kuasa itu merupakan amanah yang besar yang mesti dilunaskan dan dipertanggungjawabkan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Hadirin jemaah yang dikasihi Allah Subhanahu wa taala sekalian. Kesimpulan daripada khutbah ini ialah yang pertama, umat Islam adalah memilih pemimpin yang mempunyai ciri-ciri kepimpinan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang berakhlak mulia dan bersifat dengan sifat-sifat yang baik. Yang kedua, umat Islam hendaklah memilih pemimpin yang berusaha mengatasi kesukaran rakyatnya, sangat mengambil berat dan sayang kepada orang-orang yang beriman. Yang ketiga, umat Islam hendaklah memilih pemimpin yang lebih mengutamakan maslahat rakyatnya daripada kepentingan serta maslahat pribadi dan ahli keluarga. Yang keempat, umat Islam hendaklah berijtihad menggunakan seluruh daya dan upaya dengan pertimbangan mengikut prinsip-prinsip Islam ketika mengundi memilih pemimpin yang dapat menjaga kepentingan umat dan agama Islam. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa idza qila lahum la tufsidu fil ardi qalu innama nahnu muslihun ala innahum humul mufsidun walakin la yashkurun. Sadaqallah Al-Baqarah 11-12. Yang bermaksud, dan apabila dikatakan kepada mereka, janganlah kamu membuat bencana dan kerosakan di muka bumi, mereka menjawab, sesungguhnya kami orang-orang yang hanya membuat kebaikan. Ketahuilah bahwa sesungguhnya mereka itu ialah orang-orang yang sebenar-benarnya membuat bencana dan kerosakan, tetapi mereka tidak menyadarinya. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi min al-ayati wadh-dhikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawata innahu as-sami'ul 'alim. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisa'iril muslimin wal muslimat fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim.